Seterusnya kita hadiahkan pada Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Tai, di Rongya, di Merawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan pada Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم. افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi bacaan kitab La Tahzan Innallaha Ma'ana yang telah dikarang kitab ini oleh Dr. Aim bin Abdullah Al-Qarni. Dan insyaAllah pada malam ni kita masuk pada tajuk yang ke-18. Betul? Mengingat Allah SWT akan mententeramkan. Betul? Ke surat 35. Ke surat 35, tajuk yang ke-18, bab yang ke-18, mengingatkan Allah akan mententeramkan. Dalam bab ni tuan-tuan, dalam bab ini Syekh dia nak membicarakan tentang bila kita ingat Allah, kita akan rasa tenteram. Dengan hanya mengingati Allah Subhanahu wa taala saja dapat mententeramkan segala perasaan gundah gulana yang bermain pada hati kita. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang hati tu digoncang-goncang. Digoncang, kadang-kadang goncangan itu bersebab, kadang-kadang goncangan itu tidak bersebab. Maksud goncang ni tak tentu arah. Tak tentu arah, rasa risau. Kadang-kadang hati tu tiba-tiba rasa tak sedap hati. Apatah lagi bersebab pula bila dia mengingatkan itu, mengingatkan ini, itu tak selesai, ini tak selesai, yang tu macam mana, yang ni macam mana. Maka hati tadi boleh digoncang, tergoncang, digoncang dan sebagainya. Kalau tergoncang mungkin bersebab dengan manusia. Kalau digoncang, Allah yang goncangkan. Tapi dua-dua keadaan ni sebenarnya Allah yang goncangkan. Baik sama ada hati tadi digoncangkan oleh Allah dalam keadaan bersebab ataupun tidak bersebab. Bersebab, hati yang sampaikan kita rasa risau terhadap sesuatu perkara tadi. Tidak bersebab, yang kadang-kadang hati tu rasa tak sedap lah. Rasa tak sedap, tak tenang, kacau dan sebagainya. Kepala, jiwa kacau. Orang muda hari ni panggil lagi, orang muda kata jiwa kacau. Bukan muda hari ni, orang muda jiwa kacau. Dia tak tahu sebab apa, tiba-tiba buat tu tak kena, buat ni tak kena, buat tu tak sedap, buat ni tak sedap. Dalam keadaan, dua-dua keadaan sama ada bersebab ataupun tak bersebab. Bila hati itu kacau, maka yang menggoncangkannya adalah Allah. Dan tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah, balik semula pada Allah. Sebabnya bila hati kita kacau saja, maka ketika itu sebenarnya Allah SWT sedang menjentik hati kita. Dia jentik hati kita, dia nak kita balik ingat dia, dia nak kita balik semula kembali pada dia. Jangan lebih-lebih pada makhluk, jangan lebih-lebih pada manusia. Kita kadang-kadang dah lebih sampai melebihi batas. Itu yang sampai Allah Ta'ala ambil sesuatu tadi. Sayang pasangan kita lebih-lebih sangat, sayang suami lebih-lebih, sayang isteri lebih-lebih, Allah ambil isteri. Sayang suami lebih-lebih, Allah ambil suami. Ataupun tak ambil pun, sayang pasangan tu berlebihan, maka pasangan tadi Allah jadikan sesuatu sebab sehingga kita rasa hampa, kita rasa kecewa. Jadi semua keadaan tu adalah bertujuan tidak lain Allah nak kembalikan hati kita, diri kita kepada Allah SWT. Itu balik semula kepada Allah. Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila jadi saja musibah, maka katakanlah, dalam berkata mereka itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kepada Allah, inna lillah, sesuatu itu datang daripada Allah dan sesuatu itu kembali kepada Allah SWT. Balik-balik semula kepada Allah. Cari Allah, ingat Allah.
Semuanya itu kembalikan semula kepada Allah SWT. Syekh menyambung lagi kata-kata beliau, memulakan kata-kata beliau, kejujuran itu kekasih Allah. Kejujuran itu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterus-terangan merupakan sabun pencuci hati. Keterus-terangan merupakan sabun pencuci. Pengalaman itu bukti. Dan seorang pemandu jalan tidak akan membohongi rombongannya. Tidak ada satu pekerjaan yang lebih melegakan hati dan lebih agung pahalanya selain berzikir kepada Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum. Oleh itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu. Jadi Syekh dimulakan penulisan ni tuan-tuan dengan didatangkan sifat kejujuran. Macam mana pun kita kena jujur. Maksud jujur kat sini, bila hati kita tadi digoncang tuan-tuan, hakikatnya tidak ada satu jalan lain ataupun usaha lain, cara lain untuk mententeramkan hati tadi kecuali ingat Allah. Buatlah macam mana sekalipun. Mana ada, saya kalau pergi shopping lagi tenang. Tak, orang tu tak jujur. Nampak kan? Dia tak jujur tu. Itu sebabnya dia datangkan sifat kejujuran. Sebab apa? Manusia ni mak, abah, Allah sertakan kejadian kita ni dengan fitrah. Allah letakkan garis pandu, fitrah. Yang mana fitrah dan sunatullah ni nak tak nak kita kena lalui. Contohnya gula manis, garam masin, cuka masam. Nak nak anak kena ada pasangan, tak ada tiba-tiba anak, tak ada. Saya kahwin lelaki dengan kahwin lelaki dapat anak, tak, dia mesti pasangan tu lelaki dan perempuan. Allah jadikan berpasang-pasangan. Dalam Quran jelas Allah jadikan berpasang-pasangan. Sampai tahap mak, saya terkejut bila kita duduk orang-orang yang menanam pokok ni. Pokok ni dia tak boleh berbuah mak kecuali setelah dia ada berpasangan. Maksud berpasangan ni, pokok jantan dia tabur benih dia melalui udara, kemudian udara tadi bawa benih dia pergi ke pokok betina, dan pokok betina tu dia akan berbunga dan sebagainya. Cuba bayangkan. Ni Allah Ta'ala kata tak ada makhluk kecuali berpasang-pasangan. Dan saya sendiri terkejut bila saya dengar ada, oh ni pokok ni mandul. Disebut pokok ni mandul. Saya ingatkan ialah lawak, macam lawak tak? Tapi betul. Bila kita kembali balik pada ayat Allah, berpasang-pasangan tu, dia tak boleh jantan dengan jantan, betina dengan betina, dia tak akan berlaku. Dia mesti jantan dengan betina. Begitu juga binatang biasa. Ini pohon, pokok tu sendiri yang nak berbuah tu pun memerlukan pokok jantan dan pokok betina. Sampai tahap macam tu Allah letakkan garis pandu sunnah alam yang perlu kita lalui. Lapar, nak hilangkan perasaan lapar, sifat lapar tadi, rasa lapar tu nak dihilangkan, mesti makan. Haus, mesti minum. Ini yang kita lalui. Dan sampai tahap ketenteraman yang kita cari itu, tidak ada jalan kecuali nak tenteramkan hati tadi balik pada Allah. Balik pada Allah. Itu sebabnya kejujuran itu memainkan peranan besar. Kita selalu mengabaikan sifat jujur tadi. Bila kita abaikan sifat jujur tadi, menidakkan sunnah alam yang Allah telah garis pandukan, itu yang akhirnya apa yang kita harapkan tadi tak akan tercapai. Itu yang pergi shopping mak, daripada 100 tak cukup jadi 300. Sebab tak tenang hati lagi. Dari 300 3,000, 30,000 tak tenang hati. Balik esok keluar lagi, lalu sampai habis duit tak ada. Walaupun dia kata saya pergi shopping tenang, dia kata tak. Maknanya dia tak jujur dalam melalui kehidupan dia, dan tak nak mesti balik pada Allah. Kejujuran itu penting, memainkan peranan, dan akhirnya dia kena berjalan semula atas sunnatullah tadi. Itu pertama.
Keterus-terangan merupakan sabun pencuci hati. Terus terang, untuk mencuci, menggilapkan semula hati kita. Hati ni bermasalah. Dia tak akan datang ketenteraman tadi kecuali ingat Allah. Dan dia tak boleh kembali kepada Allah dalam keadaan hati tadi kotor. Itu sebabnya kita dituntut supaya memperbanyakkan istighfar. Kita ada penyakit zahir, kita ada penyakit batin. Penyakit zahir ni apa, Mak? Dua mata, pandangan, pendengaran, lisan, dua tangan, dua kaki, kemaluan, perut, 7. Syekh Abdul Qadir sebut dalam kitab tasawuf, ada 7 anggota yang menjadi penyakit zahir. Pandangan mata. Apa yang kita tengok, Mak? Daripada pagi kita celik sampai kita tidur semula, saya tak tengok aurat orang. Habis yang dia baca Facebook dekat 3 jam, bukan dengan mata. Sedangkan Allah jadikan mata untuk melihat kalam Allah. Itu sebabnya kita minta maaf cakap hari ni, Mak, Masalah apa ni? Masalah mata ni, mata kita bermasalah hari ni. Daripada kecil, hari ni anak-anak kecil lagi dah bermula bermasalah mata ni. Pandangan mata dah mula kelabu daripada kecil. Kita kurang melihat sesuatu benda yang sepatut kita lihat. Dan bila melihat sesuatu perkara yang tak sepatut lihat, maka dia datang mudarat. Ini sunnah alam juga. Begitu juga pendengaran. Pendengaran, lisan. Jadi 7 anggota tadi, bila tak digunakan dengan sebaik mungkin, maka dia mudarat. Dia akan rosak. Baik sama ada dia rosak secara langsung ataupun secara tak langsung. Ini yang perlu. Satu. Itu sebabnya dipelopori dengan dosa tadi. Ubat dia apa? Ubat dia itulah, pertamanya zikrullah. Dan yang keduanya, ubat paling besar dalam zikrullah tadi itu pula adalah membaca Al-Quran. Baca Quran. Saya pernah dulu ada seorang nenek saudara bau-bau bacang, sepupu Onyang. Tu bau bacang betul tu. Onyang, dah lah Onyang, sepupu pula. Jauh. Jadi satu hari waktu umur 5-6 tahun tu, mak bawa pergi ziarah dia. Masa tu Onyang perempuan tu, kawan saya, sepupu Onyang saya tu, nenek tu usia dia 80 lebih. Dalam keadaan dia dah tak boleh bangun, dia buta, tapi masih lagi baca surah Yasin. Tak pandai baca. Sampailah umur saya 20 tahun selepas tu, umur awal 20-an, mak bawa lagi tengok dia. Nenek tu macam tu lagi buta, dia tak ada. Tapi yang saya sangat teruja tu, bila saya datang ziarah dia, Mak, cuba bayangkan, dah 20 tahun kita tak pergi tengok. Dan mula dia tengok kita tu pun seusia kita 5 tahun. Dan dia tak tengok. Dia cuma tahu ini Adha, tapi dia tak tahu macam mana Adha. Dia buta. Tapi waktu saya datang tu, Assalamualaikum, Nek. Cuba bayangkan budak usia 5 tahun punya suara dengan budak seusia 20 tahun, Mak. Dia boleh tanya, Adha bila kau sampai? Terkejut. Cuba bayangkan, Mak, 80 lebih seusia dia waktu saya pertama kali jumpa tu. Kali kedua pula saya jumpa, usia dia dah berapa, campur lagi 20 tahun. Maknanya 100. Dia boleh tanya, Adha bila kau sampai? Saya terus pegang ni. Saya tak pegang kata, tak pegang lagi tangan dia, saya pegang lutut ni. Ya Allah ni, saya kata, Masya Allah, saya teruja. Sampai mak saya terkejut. Kenapa Adha? Dia katakan, ya Allah, saya gosok-gosok. Ini, ya Allah, saya duduk. Orang lain duduk bersembang. Nenek tu tinggallah seorang. Dia duduk. Nenek ceritalah dengan Adha. Macam mana nenek boleh tahu Adha boleh kuat sangat ingatan. Cuba bayangkan, tuan-tuan. Dia tak pernah tengok saya, dia tak pernah dengar suara saya. Tiba-tiba dia boleh tahu. Nenek kata, aku ni tak dengar mal apa pun, baca Quran pun tak reti, tak pandai baca Quran. Cuma aku ni bolehlah baca sikit-sikit surah Yasin. Itulah yang aku amalkan. Aku nak baca tak reti, lagi tak nampak, tak pandai baca, tak nampak. Dia kata, itulah yang boleh aku ingat. Dia kata surah Yasin. Surah Yasin itulah zikir aku yang boleh aku baca. Dia kata lepas setiap kali semayang. Setiap semayang dia baca surah Yasin.
Cuba bayangkan mak, kita hari ni umur 40, letak spek mata dekat ketiak, lepas spek mata dekat atas kepala. Kan? Lepas tu dia sibuk cari yang spek mata abang kat mana yang spek mata abang kat mana. Cuba bayangkan. Teruknya penyakit lupa kita hari ni. Penyakit lupa terlalu kuat. Sebab apa? Kurang zikrullah, kurang baca Quran. Ubat pelupa, nyanyuk yang paling terbaik tak ada lain kecuali baca Quran. Saya ada seorang adik, dia satu hari dia hafal Quran 30 juzuk. Hafal Quran, ngaji pondok pandai, alim. Waktu tu usia dia 26 tahun. Dia balik cuti, dia pergi ziarah kubur mak dia. Masa dalam perjalanan balik, dia langgar kerbau. Dia naik motor, dia langgar kerbau kat Pahang. Dia langgar kerbau tu mati. Mana laju tak ada. Laju. Jadi waktu dia aksiden tu, doktor terpaksa belah kepala dia ni, buang pendarahan dalam kepala. Dan doktor sahkan dia akan terus hilang ingatan. Jadi kami pun pergi ziarah dia. Memang betul kami datang tu macam budak kecil, bagi mata dia ke atas, ke tepi ke tu. Jadi saya minta pada ayah dia, saya kata, bang, tolong buka TV, ada apa ni, ayat Quran, buat buka telinga dengar dia. Sebab dia hafal Quran, dengarkan dia. Alhamdulillah, dengan izin Allah, solat ajar, minta pada Allah, hari ni normal mak, balik semula. Padahal doktor dah sahkan dia akan terus lupa sampai bila-bila. Dengan izin Allah. Quran mak, tu kekuatan Al-Quran. Pernah satu hari seorang hamba Allah, adik juga, dia aksiden koma. Jadi doktor India, yang doktor buat pembedahan tu doktor India. Ni cerita yang ketiga pula. Nah, ini cerita je macam mana kehebatan Quran tu. Jangan tinggal baca Quran. Jadi seorang adik tu aksiden. Bila dia aksiden masuk ICU, koma, doktor tengah buat pembedahan India. Jadi kawan-kawan ni datang ramai-ramai, duduk dekat luar pintu pembedahan tu, bilik tu. Jadi diorang ni pula, salah seorang tu baca Yasin, baca Quran, macam-macam diorang baca. Jadi doktor ni pelik, waktu dia buat pembedahan tu, tiba-tiba dia tengok budak ni, kan orang koma ni kan, tapi bila yang dia pelik tu, sekejap-kejap benda tu naik, normal, naik, dia cari macam mana, kejap, lepas tu kejap-kejap turun balik, naik balik. Jadi dia mencari, doktor India dia cari. Dia tengok kenapa budak ni kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun, kejap normal, kejap tak normal. Sekali dia terperasan dengan izin Allah SWT, waktu naik graf tu, benda tu naik tu, pintu bilik pembedahan tu terbuka, ditiup angin. Kadang nurse masuk, nurse keluar apa semua, buka je pintu tu, benda tu naik. Bila pintu tu tutup saja, bilik bedah tu, pintu dia tutup saja, graf dia turun. Jadi akhirnya doktor India tu, dia tengah bedah tu, dia keluar. Dia minta nurse buka, keluar. Dia keluar, dia tengok orang tengah baca Quran. Dia panggil orang baca Quran tu, kawan-kawan tu semua duduk dalam tu, sambil dia bedah. Graf tu normal terus, normal, sampai budak tu akhir dengan izin Allah SWT selamat. Ni real cerita. Sebab apa? Sebab kalam Allah itu, Al-Quran tu kalam Allah. Kalam Allah tu mak, dia bukan buku biasa, dia ada aura dia. Dia ada aura dia. Dan aura dia tu pula mak, perlukan aura yang sangat-sangat diperlukan oleh tubuh kita ni. Kita ni kena ada aura. Contoh mak, kalau kita sakit, ini cerita rumah tangga. Suami demam, isteri peluk suami. Ni tunggu saya sendiri aja. Suami demam apa? Lambat betul. Saya pernah kuliah, saya cerita tu. Lepas je kuliah, Haji tu jumpa saya. Kenapa lambat sangat ustaz bagi tahu? Suami sakit, demam. Dia demam tu, minta maaf mak, ini bukan benda yang kadar perkongsian.
Dia demam, jadi selimutkan dia. Buka baju dia, dengan isteri pun dalam keadaan tak berbaju, duduk dalam selimut dia. Suami isteri peluk. Aura isteri yang sihat tadi, dia akan menetralkan aura suami. Kan? Ni mak. Kemudian kenapa Nabi SAW waktu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha marah? Ingat tak, kan ada kisah waktu Sayyidatina Aisyah marah atas sebab cemburu. Daripada situlah para ulama kaji kenapa waktu Sayyidatina Aisyah marah tu, Rasulullah SAW dia akan peluk Sayyidatina Aisyah. Satu, waktu Rasulullah SAW demam, Sayyidatina Aisyah akan duduk seselimut dengan Rasulullah SAW. Jadi sirah ni lah mak, sebab Nabi ni contoh. Nak gambarkan dalam badan kita ada aura. Dan badan kita tu memerlukan aura dengan pasangan yang natural untuk menaturalkan daripada pasangan tadi dan mengukuhkan lagi dengan melalui aura Al-Quran. Itu sebabnya rumah yang dibaca Al-Quran itu tak sama dengan rumah yang tidak dibaca Al-Quran. Tak sama mak. Itu sebabnya macam mana keadaan sekalipun sebesar-besar zikir adalah baca Quran. Ini dia. Dan seorang pemandu jalan tidak akan membohongi rombongannya. Seorang pemandu jalan tidak akan membohongi pemandu dia. Siapa pemandu jalan tadi? Syekh datang kat sini, pemandu jalan tadi, iaitu setiap zikir-zikir tadi. Zikir-zikir tadi takkan membohong pemandunya ataupun membohongi rombongannya. Tidak ada satu pekerjaan yang lebih melegakan hati dan lebih agung pahalanya selain daripada berzikir kepada Allah SWT. Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 152, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fadhkuruni azkurkum. Oleh itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Ingat Allah, Allah ingat kita. Bila Allah ingat kita, maka yang negatif tadi akan jadi positif. Sebab ingat Allah. Macam mana negatif jadi positif? Orang buat kita, sampai tahap orang buat kita pun kita rasa orang tu baik. Itu sebabnya Rasulullah SAW tu, orang sekeliling tu sampai tahap orang yang buat tak baik pada dia, menzalimi Rasulullah SAW itu pun Rasulullah nampak baik. Salah satu contoh, Rasulullah bila dia keluar daripada rumah, Rasulullah akan melalui satu rumah makcik Yahudi. Makcik Yahudi ni pula memang anti sangat dengan Rasulullah SAW. Sampai tahap bila Rasulullah lalu saja depan rumah dia, dia akan naik atas sutoh. Kalau bahasa kita apa? Sutoh ni apa mak? Sutoh apa tak? Bumbung. Cuma bumbung ni, bumbung kita bertutup, dia bumbung terbuka. Kan kalau kita pergi Mekah, pergi negara-negara Arab ni, atap dia terbuka. Musim panas ni, Datuk baru balik panas betul orang Arab ni mak, dia tak duduk dalam rumah. Malam-malam dia duduk dekat atas sutoh. Jadi waktu dia duduk atas sutoh, dia tidur kat atas sutoh tu lah mak, berhati-hati. Jenis kawan-kawan yang jenis kaki skodeng tu, waktu tu lah dia orang skodeng. Sebab benda tu kan berbukit, rumah Arab ni berbukit, rumah. Jadi waktu tu orang Arab dengan anak perempuan dengan isteri dia semua tidur kat atas sutoh tu. Panas. Jadi Rasulullah tu, nenek tadi, makcik Yahudi tu naik atas sutoh tu. Naik atas sutoh tadi, dia lempar air najis, air kotor atas Rasulullah. Rasulullah lalu je dia lempar. Setiap kali Rasulullah lalu saja dia lempar, Rasulullah balik, bersihkan balik. Lepas tu Rasulullah lalu lagi, besok Rasulullah lalu lagi, sampai ke Sayyidina Umar rasa marah. Sayyidina Umar rasa marah, ya Rasulullah, kau dah tahu dah makcik tu tak boleh kau lalu situ. Maka Rasulullah kata, apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah kata, kalau itulah yang membahagiakan makcik tu, biarkanlah dia. Sampai tahap macam tu, Rasulullah lebih risau, lebih senang dengan keadaan makcik itu kalau dia rasa bahagia. Ini yang mana orang tahap jiwanya tu, dia nampak setiap apa yang berlaku itu rahmat. Apa yang dilihat itu positif. Jadi macam mana dia nampak positif tu? Itu ulama ajar pada kita.
takkan boleh kita melihat sesuatu yang pahit itu positif kecuali hati kita positif. Dan takkan boleh hati kita positif kecuali hati itu tidak ada lain kecuali Allah. Yang baik nampak baik, yang tak baik pun nampak baik. Yang tak baik, yang baik nampak baik, yang tak baik pun nampak baik. Orang buat dia, orang hina dia, berlaku pada kehidupan dia, rumah tangga dia. Kita ni kadang-kadang ada sebahagian kita yang Allah uji daripada kecil, sejarah hitam yang dilalui, membesar dalam keadaan susah, payah, pahit, perit. Kemudian sampai pula bila dah remaja begini pula situasi dilalui. Kemudian bila berkahwin pula rumah tangganya pula begini. Kemudian naik pula bila dah sampai naik pula tua pun dah senja tu pun masih lagi perjalanannya pahit. Tapi pahit kehidupan itu kalau dia balik pada Allah, dia akan nampak bahawa sebalik tu ada kasih sayang Allah. Nak tak nak balik pada Allah. Tapi kalau dia tak balik pada Allah, sekalipun manis, dia rasa tak terhibur. Nampak baik, perjalanan hidupnya baik, daripada kecil baik, naik remaja baik, kemudian naik dewasa baik, kemudian naik pula warga mas baik. Tapi disebabkan dia tak kembali, tetap dia nampak benda tu tak baik. Macam mana pun kena balik pada Allah. Sebab kalau kita nak katalah diri kita ni kitalah, selalu kan orang yang bila dah jatuh ditimpa tangga, kemudian terpalit pula tai ayam. Maknanya dah jatuh lagi, timpa lagi. Pahit. Sebenarnya hakikat kalau sampai tahap begitu, biasanya kata orang lain tak pernah rasa apa yang saya lalui. Dia kata. Biasa ayat tu dah keluar. Awak tak rasa, saya rasa. Dan apa yang saya lalui awak tak rasa. Tak. Mak, kalau dalam ni ada berapa orang? Katalah dalam ni ada 30 orang. 30 orang yang ada dalam surau ni, yang ada dekat dalam dewan solat ni, 30 orang ini 30 macam masalah, betul tak? 30 macam kepahitan yang dilalui dalam kehidupan. Dan ketahuilah 30 orang ini kepelbagaian kepahitan yang dilaluinya, tetap intipati dia semuanya telah dilalui oleh Nabi SAW. Semuanya ada pada Nabi. Kenapa ada pada Nabi? Kerana Allah jadikan Nabi itu sebagai contoh. Dan kita kena balik tengok Nabi. Kita kata kita lahir anak yatim, Nabi lahir anak yatim. Kita kata kita membesar dengan nenek, Nabi tak besar dengan nenek, Nabi besar lagi dengan mak susuan. Kemudian balik jumpa mak sekejap, tak sampai 2 tahun, kemudian mak pula meninggal. Kita kata mak kita meninggal, Nabi mak meninggal. Duduk ngantuk, Nabi duduk ngantuk sekejap saja. Kemudian tok pula meninggal, duduk pula dengan pak saudara. Pak saudara pula susah, bapak saudara susah. Sesusah-susah manusia itu, ramai pula anak. Jadi kehidupan yang dilalui Nabi SAW itu tidak ada seorang pun yang boleh menandingi kesusahan Nabi SAW. Untuk apa? Supaya para ulama kata apa? Bila sampai tahap sesuatu yang kita lalui tadi, Nabi SAW bisik pada telinga kita, ada aku pun lalui macam tu. Maka ketika tu hati kita jadi tenang. Sedangkan Nabi SAW itu seorang kasih Allah. Sedangkan Nabi SAW itu Nabi, seorang Rasul, seorang kasih Allah, seorang yang janjikan syurga, yang diampunkan dosa. Bahkan dia pula Allah berikan kelebihan, boleh memberi syafaat pun dilalui kehidupan ni dengan penuh pahit. Pada tengok Nabi. Oh, Nabi ialah dia lalui mungkin susah pada tu rumah tangga. Abah pening-pening, berapa orang mak? Abah pening kepala dengan mak seorang. Betul tak mak? Abah pening kepala dengan mak seorang. Nabi pening kepala, ada riwayat kata 9, ada riwayat kata 11.
11. Cuba bayangkan mak. Isteri Nabi mesti baik. Siapa kata? Bukan tak baik, tapi Allah nak jadikan dan Allah nak gambarkan mereka tetap manusia. Cuba bayangkan mak, 9 orang. Kalau kata dah 9, kalau kata 11 orang tu pula mak, ada 2 kelompok, ada 2 geng. Kelompok tu tak ganas, 2 geng, 2 tim. Sayyidatina Aisyah, Hafsah, ada yang muda-muda ni satu geng, satu tim. Ummu Salamah, Saudah, yang tua-tua ni pula satu tim, tim B. 2 tim ni pula mak tak boleh duduk sekali. 2 tim tak boleh duduk sekali. Lepas tu PL dia pula, semua tu ada PL tersendiri. Cuba bayangkan mak, Allah nak didik nanti. Sampaikan Allah pernah mengingatkan semua sisi Nabi tu. Kalau katalah sampai kamu dah tak suka bersama dengan Nabi, maka aku akan arahkan kamu dicerai dan aku akan gantikan isteri yang lebih baik. Sampai macam tu Allah ukur doa. Allah ni ukur mereka. Maknanya betapa besarnya masalah rumah tangga Nabi SAW. Itu sebabnya saya sebut tadi 30 orang yang ada dalam ni, jangan kita rasa masalah sedap. Apa masalah yang ada dalam ni dihimpunkan, semua masalah itu ada pada Nabi. Tapi kenapa Nabi SAW itu boleh nampak positif? Kerana hati dia itu diduduki oleh Allah. Akhirnya yang dia nampak negatif itu pun, dia nampak positif. Bagi dia nampak positif. Ini macam mana kita nak letak hati kita tu? Sebabnya ulama sebut, biasakan lidah tadi dengan zikir. Mula mendidik, mentarbiah lidah tadi dengan zikir. Kemudian zikir dengan hati. Kemudian yang kedua pula, bukan mencari istifadah zikir, tetapi mencari yang memberi istifadah atas zikir. Sama ke Datuk? Baik. Sama ke? Jangan mencari istifadah zikir, tetapi mencari yang pemberi istifadah zikir tadi. Dapat tak? Kelabu muka Ustaz. Kan kadang-kadang kan kita belajar apa? Sesiapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, selepas daripada solat maghrib dalam keadaan dia belum meninggalkan duduk tahiyat akhir dia. Nabi SAW sebut ni. Sesiapa yang duduk tahiyat akhir sampailah dia beri salam, kemudian dalam zikir wirid dia tak meninggalkan Allahumma ajirna minan nar, dia masih lagi duduk dalam tahiyat akhir. Sampailah 7 kali dia baca tadi, maka Nabi kata Allah akan memadamkan namanya jika nama dia tertulis di neraka. Kalau katalah dia mati malam tu, maka semalaman, katalah mati malam tu, Nabi kata dia mati dalam keadaan Allah telah ampunkan dosa dia. Bila baca? Lepas maghrib. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Ada faedah tak? Ada faedah. Lalu kita pun buat. Lepas je sembahyang maghrib, beri salam, waktu baca wirid, jangan sampai bangkit. Jangan bangkit selagi mana tak baca Allahumma ajirna minan nar. Kita pun bacalah 7 kali. Kita harapkan semoga Allah ampunkan dosa kita. Kita buat sebab apa? Sebab faedah. Tapi ulama sebut, sampai tahap didiklah hati kita. Setiap zikir dan wirid tadi bukan dilihat faedah, tetapi dilihat pemberi faedah. Kerana faedah tu kecil. Kalau dapat pemberi faedah tu jauh lebih besar. Itu sebabnya kita tu diajar supaya ikhlas. Ikhlas dalam amal, ikhlas dalam taat, dan apa lagi sampai tahap ibadah pun ikhlas. Ini dia. Berzikir kepada Allah SWT adalah syurga Allah. Berzikir kepada Allah SWT adalah syurga Allah di bumi. Maka sesiapa yang tidak pernah memasukinya, dia tidak akan dapat memasuki syurganya di akhirat kelak.
Siapa yang berzikir di dunia, itulah taman syurga. Taman syurga di dunia adalah zikir. Maknanya apa? Kita kan duduk dalam dunia ni, apa sekalipun yang kita lakukan, satu saja yang kita harapkan, iaitu bahagia. Betul tak? Pagi keluar jam 8, balik pukul 5, kadang-kadang setengah balik pukul 10 malam. Kerana kerja kerana apa? Kerja kerana nak cukupkan keperluan, tak ada lain kecuali nak rasa bahagia. Macam-macam berbilion manusia yang ada atas muka bumi ini, berbilion itu jugalah kepelbagaian usaha untuk mengharapkan satu, iaitu bahagia. Tapi bahagia ini dia takkan dapat kecuali bahagia itu diletak dalam taman syurga, dan taman syurga itu takkan didapati kecuali Jadi taman syurga di dunia adalah zikir. Orang yang berjaya membawa diri dia untuk duduk di dalam taman syurga, maka dia akan dapat berjalan menuju syurga. Itu dia punya kira-kira. Tapi kalau kat dunia saja dia tak berjaya nak mendapatkan hakikat kebahagiaan dan mendudukkan diri dia dalam taman syurga, iaitu zikir tadi, membina taman dalam hatinya dengan zikir, maka dia takkan berjaya untuk menemui syurga di akhirat. Jadi Allah itu duduk di situ tenang. Itu yang kadang-kadang kita jumpa manusia tu susah, payah, jerit hidup dia, tapi dalam keadaan tenang aja. Mata yang macam ni patah tu, bahu yang mikul, mata yang macam ni, mata yang memandang lebih berat daripada bahu yang memikul. Maknanya orang tengok tu berat, susah dia, tapi dia tenang. Sebab apa dia tenang? Sebab hatinya ada taman syurga. Dan taman syurga tu apa? Zikir. Hati yang senantiasa mengingati Allah, hati yang diduduki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Hati yang tenang, nampak positif seluruh kehidupan dia, sekalipun negatif. Negatif itu pada penglihatan orang lain, tapi pada pandangan dia positif. Berzikir kepada Allah. Azan dah masuk? Nak azan ke nak terus? Terus je. Terus. Kita ambil sikit ni. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan penyelamat jiwa dari kepelbagaian kerisauan, kegundahan, kekesalan dan guncangan. Mengingati Allah, dengan mengingati Allah akan membuang segala perkara-perkara yang selalu meliputi hati kita, yang goncang hati kita, yang rasa keluh, rasa resah, susah hati dan sebagainya. Itulah balik semula kepada Allah, maka Allah akan gantikan dengan rasa ketenangan. Itu sebabnya balik pada Allah bila nampak Allah. Sebab kita ni dah akhir-akhir sekalipun, bila kita balik sesuatu kepada Allah, maka yang kita nampak akhirat. Tak apalah, sudahlah. Pernah satu kisah, ada dua orang sahabat. Dia pergi bermusafir. Konon-kononnya nak pergi makan angin. Dia nak pergi makan angin, masuk sebuah negara. Tiba-tiba sampai dekat immigration, dah sampai kat negara tu. Dekat immigration tu, dia orang trace dia adalah teroris. Lalu ditangkap, di penjara. Kan kita kan jenis, selama mana dia adili di mahkamah, selagi itulah duduk dalam penjara. Jadi dia adili dalam negara tu, dia adili di mahkamah dan duduk dalam penjara. Berapa tahun? 4 tahun. Setelah 4 tahun diadili tadi, yang terakhir bila hakim buat keputusan, tidak ada sebarang kesalahan. Tak boleh sabit kesalahan. Jadi dia bukan teroris. Cuba bayangkan mak 4 tahun buang kehidupan begitu saja. Jadi bila dia keluar daripada penjara, pemberita interview dia, dan pemberita tanya, tak nak ke kamu ambil tindakan saman ke apa? Lalu dia kata apa? Aku rasa syukur dan aku berterima kasih
mungkin inilah kebaikan yang besar Allah sediakan untuk aku. Selesai masalah. Mak ingat lagi tak cerita lebih kurang dalam 5 tahun ke 10 tahun tu yang menembak dekat yang orang pergi sembahyang Jumaat New Zealand New Zealand betul. Kat New Zealand tu kan salah seorang tu seorang bapa, anak dia kena tembak. Jadi bila masuk je mahkamah, waktu nak sabit kesalahan, bapa dia maafkan si penembak tadi tu. Sampaikan hakim, pemberita, semua orang yang ada dalam mahkamah tu terkejut. Lalu dia orang tanya, hakim tu tanya direct, kenapa kau maafkan? Kerana apa? Kerana Islam itu maha pemaaf. Mudah dia jawab, Islam itu maha pemaaf. Masya Allah. Cuba bayangkan, kita hilang slipper je pun dah terguling-guling lah. Kan, balik-balik tengok slipper, dah lah slipper tu baru dapat petang tadi anniversary. Ni cerita rekaan semata-mata tak ada kena yang hidup atau yang telah mati. Dah lah slipper anniversary. Lepas tu malah kan, harga pula 299. Kan, pergi memang sedap lah. Sedapnya dia kata, tak rugi saya kahwin dengan awak. Dekat 40 tahun ada cucu cicit, dapat slipper anniversary dia pakai. Balik sembahyang isyak, tengok-tengok tak ada. Siapa dia cari? Pertama sekali dia cari imam. Tu dia cari pengurusi. Saya dah cakap banyak kali, buat CCTV, awak tak nak dengar. Habis semua orang dia marah. Yang mencurinya satu hal, yang duduk kat surau penganga-nganga dengar dia marah berkilo-kilo, nahan telinga. Cuba bayangkan mak, slipper 299, itu slipper 299. Yang slipper tanda saksi hilang je tu. Cuba bayangkan mak. Itu sebabnya hati tadi kena letak Allah. Akhirnya kita positif, dan kita akan memandang sekeliling kita dengan positif. Balik pada Allah dan balik melihat pada Nabi, dan kita positifkan hati kita dengan banyak mengingati Allah dan mengingati Nabi SAW. Dan semoga apa yang berlaku sekeliling kita itu, dia takkan berlaku kecuali qudrah Allah dan iradah Allah. Dan bila dia berlaku, maknanya Allah nak jentik hati kita, dan Allah nak kita kembali pada dia. Jadi kalau kita katalah sesuatu perkara itu berlaku, kita hanya tertumpu sahaja dengan sesuatu tu, tanpa kembali pada Allah, tanpa kembali penglihatan kita pada Nabi SAW, maka kita termasuk orang yang sangat rugi. Di dunia kita rugi, di akhirat kita rugi. Tapi kita balik pada Allah, mungkin kita nampak kerugian itu hanya berlaku di dunia, tapi akhirat pastilah insya-Allah kita termasuk dalam golongan yang mendapat sebesar-besar kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sesiapa yang melakukan sebesar zarah kebaikan, Allah akan perlihatkan di akhirat. Sesiapa yang melakukan kejahatan sebesar zarah, maka Allah akan perlihatkan. Jadi ketika Allah memperlihatkan tadi waktu itulah ulama sebut berapa ramai kalangan kita yang mengetuk-ngetuk kepala dia. Mengetuk-ngetuk kepala, ya Allah, menyesal. Mengetuk-ngetuk kepalanya, menyesal. Kenapa? Bukan sekadar Allah memperlihatkan, tetapi Allah datangkan juga gambaran-gambaran. Kalau dia reda, dia sabar, kau akan dapat ni. Kalau dia reda, dia sabar, kau akan dapat ni. Aku datangkan benda ni sebab aku nak bagi benda ni. Aku datangkan benda ni sebab aku nak bagi benda ni. Maka ketika itu masing-masing tu ketuk-ketuk, ya Allah, menyesal mak. Kenapa? Kerana dia nampak benda tu hanya negatif. Rugi mak. Itu sebabnya hidup kita jangan lupa salah satu daripada rukun iman, qada dan qadar. Tidak akan berlaku sesuatu itu kecuali qada Allah. Dan qada Allah itu ditulis. Dan sampaikan tahap bulu mata yang jatuh pun, dia takkan jatuh bulu mata ni mak, kecuali telah ditulis dengan qada Allah. Dan qada Allah itu ditulis atas qudrah dan iradah Allah. Dan Allah tulis juga qada tadi dengan kasih sayang Allah, dengan ilmu Allah. Jadi walaupun pahit, yang pahit itu bukan sesuatu yang berlaku. Yang pahit itu berlaku hati kita, perasaan kita.
kerana tak kalau Apek kata tak begini-gini, gambar kan? Jadi balik pada Allah, Allah Ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ni. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah berikan kita hati yang baik, Allah berikan kita pemahaman yang baik, Allah berikan kita jiwa yang baik, Allah berikan kita roh yang baik, Allah berikan kita jasad yang baik, Allah berikan kita kehidupan yang baik. Semoga kita baik di dunia, baik di akhirat, pasangan kita baik, anak keturunan kita baik, semuanya duduk dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa redha kita, Allah senantiasa naungi kita dengan rahmat dan kasih sayang insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita tangguh majlis dengan tasbih kafaratun subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.